Di bawah kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 2021-2025, sasaran sumbangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terhadap keluaran dalam negara kasar KDNK negara pada tahun 2025 telah disimak semula daripada 45% kepada 41%. Simakan semula ini dilaksanakan setelah mengambil kira impak pandemik COVID-19 terhadap ekonomi negara, selain konflik geopolitik di antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan berlakunya sekatan perdagangan, gangguan kepada rantaian bekalan dan peningkatan harga komoditi. Walau bagaimanapun, pertumbuhan KDNK PMKS pada tahun 2022 telah mencatatkan peningkatan sebanyak 2 digit, yaitu 11,6% berbanding hanya 1,3% pada tahun 2021 dan berbanding pada tahun 2029 pada kadar 5,9%. Sumbangan PMKS kepada KDNK negara juga telah meningkat melebihi sumbangan pra-pandemik COVID-19 dengan nilai sumbangan sebanyak 580,4 bilion ringgit pada tahun 2022 berbanding 553,4 bilion ringgit pada tahun 2019. Ini bermakna nilai sumbangan PMKS kepada KDNK semakin meningkat walaupun peratus sumbangan KDNK yang disasarkan pada tahun 2025 telah disimak semula. Dalam hubungan ini, bagi meningkatkan lagi sumbangan PMKS kepada KDNK negara, kerajaan melalui kajian separuh penggal RMK12 telah memberi tumpuan kepada industri high growth, high value yang mampu memberikan sumbangan yang lebih besar kepada jumlah ekspor negara. Selain itu, pelancaran Plan Induk Perindustrian Baharu NIMP berupaya meningkatkan daya saing dan penyertaan PMKS dalam rantaian nilai industri pembuatan berpertumbuhan tinggi di peringkat domestik dan antarabangsa. Dalam hal ini, Kementerian saya telah melaksanakan beberapa program yang menyokong kepada pelaksanaan NIMP 2030 melalui program-program seperti berikut. Pertama, program pembangunan vendor yang dilaksanakan oleh Kementerian dan juga MITI bagi membangunkan keupayaan syarikat dalam sektor-sektor berimpak tinggi seperti aero angkasa, rel, bioteknologi dan peranti perubatan. Kedua, program peningkatan industri strategik dan syarikat berprestasi tinggi yang dilaksanakan oleh SME Corp Malaysia bagi membangun dan mengintegrasi PMKS berpotensi ke dalam rantaian bekalan industri berpertumbuhan tinggi. Dan yang ketiga, program PKS Listari yang juga dilaksanakan oleh SME Corp Malaysia bagi meningkatkan amalan ESG dan penggunaan teknologi hijau yang pada masa ini masih pada peringkat asas dan permulaan. Terima kasih. Kulim Bandar Baru. Baik, terima kasih kepada Yang Di-Ketua dan terima kasih kepada YB Menteri jawapan yang terperinci dan komprehensif. Baik, soalan tambahan saya untuk soalan 6. Adakah kementerian bercadang untuk mewujudkan mekanisme pemantauan khas khususnya melibatkan inisiatif PMKS dalam Belanjawan 2024 bagi memastikan para usahawan kecil mendapat manfaat yang sepenuhnya. Ini termasuklah peruntukan RM 1.6 bilion berbentuk nilai kemudahan pinjaman dan jaminan untuk usahawan PMKS Bumi Putra bagi meningkatkan kapasiti dan daya saing mereka. Juga soalan saya, setakat ini bagaimanakah usaha untuk mengembangkan produk PMKS ke peringkat antarabangsa dan bagaimanakah inisiatif sedia ada dapat membantu usahawan? Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Di bawah kementerian ataupun melalui kementerian, khususnya melalui SME Corp, kita mempunyai apa yang kita panggil Plan Tindakan Bersepadu PMKS ataupun ringkasnya SMEPA. Ianya satu platform pelaporan daripada kesemua kementerian dan agensi yang terlibat
dalam pembiayaan dan juga pembangunan PMKS, dan ini merupakan salah satu mekanisme kita untuk setidak-tidaknya memantau pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh setiap kementerian ataupun agensi-agensi tersebut, yang mana kementerian itu akan memberi pelaporan sejauh mana pelaksanaan bajet yang telah diperuntukkan kepada kementerian dan agensi masing-masing kepada ISIMIKOP selaku urus setia di bawah akta yang mengawal selia platform SIMIPA ini. Itu untuk yang soalan pertama. Keduanya, untuk kita membawa usahawan-usahawan PMKS ke peringkat global. Di bawah ISIMIKOP dan ISIMIBank kita mempunyai program Go Global misalnya, yang mana kita membawa usahawan-usahawan ini ke expo-expo, ke business matching di peringkat antarabangsa, contohnya di Turki, di Dubai, yang kita laksanakan pada tahun ini, yang mana kita akan juga laksanakan, teruskan pada tahun hadapan. Terima kasih. Tamping. Terima kasih, Timbalan Ketua. Apakah usaha kementerian untuk memupuk PMKS di luar bandar supaya berfikir secara global bagi memastikan penawaran produk dan perkhidmatan mencapai kualiti, piawaian, kapasiti pengeluaran dan tempoh penghantaran yang memenuhi kehendak pasaran dan kalis masa hadapan? Dan sejauh manakah kerjasama KUSKOP bersama pelbagai kementerian, agensi dan industri untuk membangunkan ekosistem keusahawanan yang komprehensif khususnya di luar bandar dengan lebih berkesan dalam menyokong pembangunan PMKS agar lebih progresif dan mampan? Terima kasih, Timbalan Ketua. Terima kasih untuk makluman yang berhormat. Di bawah kementerian kita melaksanakan program satu daerah satu industri, di mana di bawah program ini kita mahu membangunkan komuniti usahawan di luar bandar untuk membangunkan perkhidmatan ataupun produk mereka yang boleh dibawa bukan hanya dalam negara, tetapi mudah-mudahan boleh kita angkat ke peringkat antarabangsa, dan kementerian melalui agensi kita, Institut Keusahawanan Negara, akan membantu komuniti usahawan ini untuk membangunkan produk ataupun perkhidmatan mereka dari segi pelabelannya, dari segi pembungkusannya, dari segi pemasarannya, antara lainnya. Itu yang pertama. Keduanya tentang penyelarasan tadi, kita juga dengan kerjasama pelbagai agensi seperti mana saya katakan tadi, kita ada platform SMIPA, dan selain daripada itu kita juga ada Majlis Pembangunan Usahawan dan PMKS Kebangsaan yang dipengurusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, merangkumi keanggotanya pelbagai kementerian dan agensi-agensi yang terlibat dalam pembangunan keusahawanan. Selain itu kita ada Majlis Pembangunan Keusahawanan Nasional yang saya pengurusikan sendiri dan dianggotai oleh exco-exco keusahawanan di peringkat negeri. Dan selain itu kita ada beberapa jawatan kuasa, antaranya pasukan petugas peringkat tertinggi PMKS, jawatan kuasa penyelarasan pembangunan keusahawanan negeri, kita ada Majlis Pembangunan Usahawan Koperasi Penjajah dan Peniaga Kecil peringkat daerah, kita ada Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan. Kesemua platform ini bertujuan untuk kita memperkasakan kerjasama antara banyak agensi, antara banyak kementerian, antara banyak kerajaan negeri, supaya kita boleh memberi manfaat kepada PMKS terutama di luar bandar. Terima kasih.